Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Inilah dia hati itu, umpama sebiji benih dalam halaman rumah yang tiada berbumbung, mempunyai 4 penjuru yang berdiri dengan berpagar. Hujan musim sejuk dan panas matahari musim panas meliputinya, bertumbuh di situ sedang tiada seorang yang dapat melihatnya. Tiba-tiba sahaja berpucuk, lalu memuncak, lalu bercabang, lalu berbuah dan ranum pula masak buahnya. Maka ramai orang yang telah mengutip buah-buahannya yang gugur di situ. Begitulah umpama hati itu jika Allah mahu didedahkannya. Kewalian itu ada soal kebatinan yang tercipta. Umpama kewalian itu umpama apa yang lalu dari kerajaan yang tersembunyi dalam batin. Hal ini tetap ada dengan tuannya kecuali jika dia melakukan kesalahan. Jangan engkau meminta kepada Allah Ta'ala kecuali makan, minum dan pakai sahaja. Jangan engkau lari daripadanya, jangan engkau menyembahnya kerana hendakkan balasan dari mata benda dunia. Apakah engkau baru mahu membuat sesuatu bila ada balasan dan belas kasihan? Kemudian Sidi Jilani berkata pula, cukupkanlah kami supaya tidak menadah tangan kepada orang. Lalu dia berkata lagi, apa semua ini? Dia berkata dengan wajah yang cukup marah, mukanya mengerut. Kemudian dia menutup mukanya dan menjerit, kemudian dia duduk. Dan kemudian dia bangun lagi dan berkata memanjang firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Nanti engkau akan tahu beritanya sesudah sedikit waktu. Surah Sad ayat 88. Mereka ini adalah kaum yang benci meminta kepada Allah Ta'ala agar tiada dituduh bersifat tamak dan perakus. Tidak mahu bergantung pada Allah atau berserah hanya kepadanya sebab syauq, yakni perasaan enak dalam batin, untuk telah mempercepatkan langkah-langkah mereka. Jika engkau berzuhud pada dunia, semua itu mudah sahaja engkau dapat melakukannya. Para wali Allah memang ada hal-halnya yang khusus, biasa berlaku dari mereka. Wali abdal itu tidak menjadi abdal melainkan sesudah disanggup memikul semua tanggungan manusia di atas belakang. Kemudian Allah Ta'ala akan meringankan tanggungan itu kerana dia sentiasa berada dalam pemerhatian Allah, tidak berkesut, yakni tidak bergerak seinci pun dari situ. Pada zahirnya sahaja engkau lihat dia yang memikul, namun pada batinnya semua pikulan itu berada di tangan kuasa rahmat Allah. Hendaklah kamu sekalian mempercayai kata-kataku ini dan membuang semua tuhman dari dalam hati kamu. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau dahulu kita menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sebagai satu contoh dan ikon umat Islam dan orang yang ingin menjadi umat terbaik. Bila mana Rasulullah SAW pada hampir, setengah ulama menyatakan 6 bulan sebelum diturunkan wahyu kepada baginda, maka Rasulullah mula suka untuk bersendirian atau menyendiri dan berkhalwat. Maka terpanggil Rasulullah untuk berada di Gua Hira, beribadat di sana, berzikir dan bertafakur sehingga turunnya wahyu kepadanya. Dan selepas itu, bagaimana Rasulullah bangkit untuk menyebarkan wahyu tersebut, menyebarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian orang beriman. Orang beriman, bila mana Allah Ta'ala nak memilihnya menjadi orang yang baik, orang yang soleh, maka dia akan merasa tanggungjawab.
untuk mengubah dirinya, demikian juga mengubah keluarganya, demikian juga mengubah masyarakatnya. Maka ini sifat orang beriman. Dia mempunyai sifat prihatin yang dalam. Dia mempunyai sifat ihtimam, yakni mengambil berat terhadap apa yang berlaku sekelilingnya. Kerana itu bila kita baca hadis yang banyak, bagaimana orang beriman itu punya sensor, hassas, sensitif dengan setiap perkara yang melanggar perintah Allah. Sebagaimana mereka juga hassas, mereka juga sensitif dengan setiap perkara yang mendekatkan diri pada Allah. Wa imma pada perkara yang menjauhkan dari Allah dan menyebabkan Allah murka, mereka menghalangnya. Pada perkara yang Allah suka dan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, mereka menjadi pendukung dan penyokongnya. Dan ini disebut dalam makna umum ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perkara baik dan tidak tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Siapa sahaja yang melihat kemungkaran, kalau dia ada iman, maka dia akan ubah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka dengan lidahnya. Kalau dia tak mampu, maka dengan hatinya. Walaysa wara'a min dzalika habbatu khardalin minal iman. Dan kalau sekiranya dengan hati pun dia tak benci, maka dia tak ada iman. Jadi orang beriman, kalau Allah Ta'ala sayang kepadanya, maka datanglah rasa prihatin dia pada setiap perkara. Maka kita dah berikan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, perubahan yang hendak berlaku pada manusia, ia akan bermula pada hati manusia. Bila hati itu terkena atau tercampak padanya nur Allah, maka datang keinsafan, datang kesungguhan, datang kekuatan, datang segala perkara-perkara yang baik dalam hati dia. Umpama hati itu, kata Syekh Abdul Qadir, bila Allah Ta'ala nak hidupkan, seperti satu benih yang kita tanam. Bila kita tanam benih, kita tak letak bumbung atasnya, maka kita pun pagar dia keliling. Maka benih ini akan terdedah dengan hujan, sebagaimana ia juga terdedah dengan cahaya panas. Maka tanpa diketahui oleh orang, tiba-tiba benih ini mula bertunas. Dia keluar, mula berpucuk, mula naik sedikit demi sedikit. Akhirnya dia matang dan berbuah, dan buahnya ranum masak dan dia ambil manfaat. Yang jatuh dia ambil manfaat, apatah lagi yang dia petik. Buah-buah tadi, even kalau jatuh sendiri pun dia ambil manfaat. Apatah lagi yang dia petik. Maka itu perumpamaan orang beriman. Hati mereka sentiasa hidup, hati mereka sentiasa subur, hati mereka sentiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara yang paling utama ila salahul qalb, iaitu penjagaan hati. Sebagaimana dalam hadis Rasul menyatakan, innal fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Dan hadis muttafaq alaih, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Kalau ia elok, maka elok segalanya. Kalau tak elok, maka buruk segalanya. Ketahuilah dia adalah hati. Orang beriman yang sebenar, maka dia akan perhatikan hatinya, gerak-geri hatinya, bicara hatinya. Kalau hatinya ini punya iman, maka hati ini akan menyuruh perkara yang baik. Hati inilah raja. Sebab itu dalam Al-Quran, ketika banyak Allah menyebut orang yang paling selamat pada hari kiamat kelak dengan firman-Nya, yaumala
yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari, yang pada hari kiamat kelak, tiada memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, yang sejahtera. Hati yang sejahtera ini, kata ulama, ialah hati yang tulus imannya, yang menjadikan seorang itu sentiasa berzikir pada Tuhannya dan menjadikan jasadnya sentiasa iltizam dengan taatnya. Dia seorang yang dia punya hati yang selamat ini, hati yang kuat ini, hati yang Allah pelihara ini. Dia mempunyai ketulusan dalam keimanannya pada Allah, dalam membenarkan segala perintah Allah. Kalau datang segala perintah Allah, maka dia pun kata ini perintah Allah. Kata macam seorang peguam, bila datang je undang-undang, dia kata ini dalam undang-undang, ini dalam undang-undang, ini dalam sekian, dia mati di situ. Sebagaimana juga doktor perubatan, dia kata ini kaedah dia macam ni, memang kita kebak ni, dia berhenti di situ. Setiap orang akan berhenti pada ilmu dia. Setiap orang akan berhenti pada ilmunya. Manakala orang beriman akan berhenti pada Tuhannya. Kita, kalau kita kerja pilot, maka kita ada ilmu kita. Kita tak mungkin melawan ilmu ini kaedah dia, kita kata. Kalau kita tukar masak, maka kita tak akan melawan kaedah yang kita telah pelajari. Ini kaedah dia. Kalau nak suruh sedap macam ni, nak suruh manis macam ni, nak suruh pedas macam ni. Orang namanya peguam, dia akan berhenti pada undang-undangnya. Dia kata ini dalam undang-undang, fasa sekian, section sekian, section sekian. Dia berhenti di situ. Setiap orang akan berhenti pada ilmunya, tetapi orang beriman akan berhenti kepada Tuhannya. Ini perintah Allah. Ini apa yang Allah suruh. Ini apa yang Allah Ta'ala suruh kami buat. Akan berhenti di situ. Tetapi orang yang berhenti pada ilmunya, dia tak berhenti pada kesudahannya. Kerana ilmu itu, satu peringkat dia masih berkembang dan berkembang dan berkembang. Ada orang dia tak nak percaya azab kubur, sebab ilmunya terhenti di situ. Dan tidak mau percaya akhirat, kerana ilmunya terhenti di situ. Jadilah dia orang yang beribadat ataupun orang yang menyembah dunia. Sebab dia kata tak ada pun, saya nampak tak ada. Maka jadilah dia orang-orang etis, tak percaya Tuhan. Ini Allah sebut dalam Quran. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Demikian kesudahan ilmu mereka. Orang beriman, ilmu mereka berkesudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang beriman ilmunya tinggi. Ketika mana orang kafir tak nampak azab kubur, orang beriman nampak. Tak nampak hari akhirat, orang beriman nampak. Tak nampak syurga neraka, orang beriman nampak. Mereka melihat dengan lebih jauh. Orang kafir tak nampak pahala, orang beriman nampak. Maka datang keikhlasan dan beramal. Itu beza yang jelas. Maka bila kita sebut tentang hati, hati orang beriman yang benar imannya pada Allah terhenti pada ilmu Allah. Dia tak henti pada ilmu dia. Tuan-tuan persangat ilmu kita yang bersifat sedikit, yang bersifat sementara, yang bersifat pada terdedah pada kajian-kajian semula. Hari ni kita kaji begini, esok lain pula. Mungkin lusa tulak tungging lain pula. Akhirnya kita akan sentiasa review ilmu kita. Tetapi bila kita berhenti pada ilmu Allah, kita tak perlu buat review apa-apa. Umpama contoh, bila kita melihat takdir Allah, ilmu Allah kita yakin ini yang Allah Ta'ala kehendaki, lalu kita bersabar, lalu kita redha, lalu Allah tunjukkan jalan yang lebih baik untuk kita lalui. Tapi orang yang terhenti pada ilmunya, akhirnya dia kecewa, dia putus asa, lalu dia pun bunuh diri. Jadi orang yang punya hati yang benar ini, ia akan menjadikan lidahnya sentiasa menyebut nama Allah, dan jasadnya sentiasa iltizam dengan ketaatan pada Allah. Kata para ulama, bila kita berbicara tentang hati yang
Allah pelihara ini yang disebut hati salim, dia selamat daripada 5 perkara. Yang pertama, hati ini selamat daripada syirik. Yang kedua, hati ini terselamat daripada perkara bid'ah yang melawan sunnah, tukhalifu sunnah. Dan yang ketiga, hati ini terselamat daripada ghaflah, lupa, yang berlawanan dengan sifat ingat Allah. Yang keempat, hati ini terselamat daripada syahwat yang sentiasa nak lawan perintah Allah. Terselamat daripada benda itu, syahwat kita panggil. Dan yang kelima, hati ini terselamat daripada hawa nafsu, hawa yang menafikan keikhlasan. Baik, kalau kita syarah sikit tentang 5 perkara hati yang kita katakan akan tumbuh tunas yang baik, pokok yang baik, berbuah, ranum, masak, ambil manfaat. Sebagaimana Allah Ta'ala angkat dan muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian bila Allah nak pilih di kalangan hamba-hambanya, maka Allah pelihara hambanya ini daripada 5 perkara. Pertama, kita sebut syirik, yang menjadikan orang beriman sentiasa mengetahui apakah amalannya, perbuatannya, perkataan yang bawa pada syirik. Itu sempadan mereka. Jangan bertutur perkara syirik, jangan melakukan perkara syirik. Kerana itu ulama kita mengarang kitab yang macam-macam untuk mengelakkan kita terdedah daripada syirik. Kita tak merayakan perayaan orang kafir bagi menyelamatkan diri daripada syirik. Bukan kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti kita redha dengan agama mereka yang boleh bawa syirik. Dan kita tidak menyerupai mereka dalam pakaian, dalam amalan yang boleh membawa kepada syirik. Maka syirik ini ialah satu benda yang paling utama yang perlu dijaga oleh orang beriman. Kerana Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa orang syirik, bahkan menjadikan mereka kekal dalam neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah ampun dosa lain. Dan siapa yang syirik pada Allah, disesat dengan sesat yang jauh. Maksud jauh, tiada pandangan rahmat Allah pada dia. Sebab itu kita kena perhati. Orang nak berniaga, nak suruh lari, gunakan tangkal, mangkal, itu, ini, maka hati-hati. Pastikan yang kita gunakan itu yang tidak menyalahi syarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mengingatkan kepada kita, inna ruqa wat tama'im wat tiwala syirkun. Jampi serapah, tangkal, mangkal, ayat pengasih, itu syirik, kata Nabi SAW. Yang dimaksudkan ialah dia pelaris-pelaris yang bertentangan. Adapun kalau kita guna ayat Quran, zikir, doa, solat Tuhan, maka itu tak salah. Kita guna jampi-jampi yang baik, ayat kursi kita amalkan, zikir itu dan ini, itu tak salah. Yang dimaksudkan dengan ruqa di situ ialah jampi serapah yang orang tu sendiri tak faham dan mengandung unsur syirik. Demikian juga tulisan-tulisan. Demikian Nabi sebut perkataan tiwalah. Tiwalah ini dia panggil obat pengasih. Bila seorang dia tahu dia tak mampu memiliki seseorang yang dicintai, baik lelaki atau perempuan, maka kaedahnya ialah tiwalah, penangkal kasih. Macam mana nak suruh orang tu jatuh cinta pada dia? Maka ini cara penakut, digunakan oleh orang penakut. Kalau orang berani, bila kita nak seseorang, kita beritahu. Dan kalau dia tak nak kita, makna bukan jodoh kita, maka itu berani kita. Dia nak fulan, dia nak fulana bin fulan, berani. Kita cerita semalam
seorang perempuan berdiri di hadapan Rasulullah, lalu menawarkan dirinya untuk menjadi isteri Rasulullah SAW. Dia berani. Dan bila tengok Rasulullah tidak berkeinginan atau tidak mahu, maka dia tak risau. Bahkan hadis ini menjadi dalil yang disebut oleh para ulama tentang sunat kita tawarkan diri kita kepada orang baik-baik. Kalau kita tak dapat, dia tak nak, tak apa, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Artinya bila wanita yang solehah ini, dia boleh berdiri di khalayak ramai lelaki ni, dia punya berani dia. Lelaki ramai ni, dia bangun di belakang lalu berkata, ya Rasulullah, aku serahkan diriku padamu. Inni wahibun nafsi ilaika, aku serah diri kamu. Wahabtu nafsi ilaik. Tapi kalau nak kahwin, aku ingin mengahwinimu. Lalu Nabi SAW memandang dia seketika. Kemudian Nabi menundukkan pandangan. Sehingga sahabat lain berkata, ya Rasulullah, biar aku berkahwin dengannya. Bila melihat Rasulullah tidak punya keinginan tadi, biar saya kahwin dengan dia. Akhirnya Rasulullah kata, aku kahwinkan dengan kamu mimma ma'aka minal Quran, dengan Quran yang ada pada kamu, yang kita telah terangkan semalam. Ini orang berani. Kita berani kalau kita memang suka seorang yang baik, atau kita rasa kita berkenal, cakap dengan dia, saya nak kahwin dengan awak. Baik lelaki atau perempuan tak salah. Mungkin yang berani boleh cakap macam wanita ini. Kalau tak berani, guna perantara. Khadijah, waktu ni nak kahwin Nabi SAW, maka dia minta sahabatnya Nafisah bertemu dengan Rasulullah untuk cakap hajat dia. Yang akhirnya Rasulullah meminangnya. Makin orang penakut guna obat pengasih. Kata dia takut, malu, macam mana, obat pengasih lah. Dia panggil tiwalah. Yang kebanyakan obat pengasih ini bersifat syirik. Kebanyakannya. Ada tak obat pengasih Islam? Obat pengasih Islam senang je, doa je. Doa. Saya doa, Ustaz, biar dia nak ke saya nak pergi minang dia ni. Doa. Maka kita doa. Ada kita Ustaz doa lah, takut kena halau di parang. Ada seorang hamba Allah, dia nak kahwin. Tapi masalah nak kahwin tu tak salah, nak kahwin lagi tu masalah. Maka dia kata, Ustaz boleh tak doa? Saya kata boleh. Kenapa? Saya takut kena halau di parang. Tapi saya nak pergi. Akhirnya dia pergi, dia terima. Dia pergi terima. Itulah obat pengasih, kita doa je lah. Tapi jangan lepas ni minta saya doa pula ramai-ramai. Tu cerita sekali tu. Maksudnya ialah, kalau kita sebut obat pengasih dalam Islam, doa. Ya Allah, pertemukan jodoh yang baik. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Ya Allah, pemudahkan urusanku. Itu obat pengasih dalam Islam. Tak payah duk sembuh, duk tiup lah. Doa pada Allah. Sebaik-baik perkara kita buat. Ini penangkal ataupun tangkal keuntungan, doa pada Allah. Ya Allah, murahkan rezekiku. Dan semua dalam Islam bila sebut benda-benda yang bersifat pelaris dan sebagainya, ia berpunca dari doa yang baik, yang ikhlas dengan tujuan yang baik. Maka doakan. Anak-anak kita tak periksa, tak payahlah suruh Tok Bomo jampi peng lah, pensel lah, pembaris lah. Tok Bomo pun tak lepas periksa. Kau orang dulu bila nak suruh anak bijak, jawab betul, dia ambil alat tulis minta Tok Bomo jampi alat tulis. Mudah-mudahan alat tulis tu bergerak sini, jawab. Tok Bomo pun jampi. Budaya ni ada, dia jampi. Daripada dia buat benda macam tu, baik dia minta tips daripada orang yang dah berjaya peperiksaan. Itu jauh lebih baik. Dan yang lebih baik pada itu ialah doa pada Allah. Kita doa biar anak kita berjaya, biar anak kita lulus periksa cemerlang. Kalaupun dia tak lulus cemerlang, biar kita doakan dia redha dengan setiap keputusan. Dan kita doakan dia menjadi orang yang berguna dan berjaya. Walaupun bukan berjaya dengan periksa, dia mungkin berjaya dengan cara lain, tapi dia tetap berjaya dunia akhirat. Baik, itu yang pertama. Bila kita sebut hati yang selamat daripada syirik. Yang kedua, kita sentuh tentang hati yang terselamat daripada bid'ah. Bila sebut bid'ah ialah allati tukhalifus sunnah, yang menyalahi sunnah Nabi SAW yang sebenar. Tuan-tuan kena perhalusi antara menyalahi sunnah dengan perkara yang disebut sebagai khilafiyat, khilaf di kalangan ulama.
Khilaf itu kita tak panggil bid'ah. Ia khilaf. Dalam pandangan ini, pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga. Mungkin ada sampai 12 pandangan. Itu tidak disebut sebagai bid'ah, itu namanya khilaf. Umpama baca kunut, sunat atau tidak, itu khilaf, bukan bid'ah. Umpama zikir selepas sembahyang, itu namanya khilaf. Umpama juga yang berkait dengan doa, itu khilaf ulama. Jadi kita bezakan khilaf. Kita tidak berjebak dengan permainan orang yang hulu dalam makna khilaf yang melampau. Bila kita sebut bid'ah, jelas perbuatan bid'ah yang menyalahi agama secara langsung. Sunnah Nabi SAW menerangkan apa yang baik. Sunnah Nabi yang jelas, yang diajar kepada kita. Bila misal contoh solat rawatib, itu dah contoh solat, maka kita melaziminya. Umpamanya kita sebut tentang solat taubat, solat duha, itu disebut, maka kita tak ada lagi solat sunat yang lain. Kita panggil ni solat sunat dapat jodoh, tak ada. Tapi kalau kita nak solat sunat, nak doa minta jodoh, itu hal lain. Tapi kita tak namakan ia bentuk kaifiat khas solat jodoh atau solat hadiah si mati, kita tak sebut. Ya, harus kita solat dan kita hadiahkan pahalanya pada si mati, tapi kita tak akan namakan dia dengan penjenamaan syariat solat hadiah, sehingga menjadi kemestian selepas solat jenazah kena solat hadiah pula. Yang asalnya jenazah itu disegerakan dengan solat jenazah, tapi tak lepas solat jenazah start kita solat hadiah pula 2 rakaat. Maka itu tak betul. Itulah yang disebut bid'ah. Maka hati yang terselamat daripada bid'ah ini hati yang disebut salim. Sebab itu tuan-tuan sekalian, masalah orang kita, mereka kurang untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Bahkan kalau kita tanya berapa hadis yang kita dengar dan berapa hadis yang kita baca, nescaya kebanyakan kita tidak mendengar banyak hadis, tidak juga membaca banyak hadis, apatah lagi memahami banyak hadis. Kalau kita melihat zaman Nabi SAW, zaman sahabat dan zaman selepas-selepas mereka, bagaimana mereka mencatat hadis, memeliharanya, menghafalnya. Sehingga Nabi menyatakan, nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'. Allah akan menceriakan orang, mengembirakan orang yang mendengar hadisku, lalu dia menyimpannya, lalu menyampaikannya sebagaimana dia menyimpannya, menghafaznya. Makanya kita lihat bagaimana mereka tidak disebut alim sehingga mereka menguasai hadis Nabi SAW. Tentang orang yang tak tahu tentang hadis, mereka tidak boleh bercakap hal agama, melainkan dengan sangkaan dan bid'ah yang mereka reka. Sebab itu kita lihat sufi terdahulu, mereka yang menguasai ilmu hadis. Ini Imam Nawawi rahimahullah yang menguasai hadis, Imam As-Subki yang menguasai hadis, atau Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita dah cerita tentang latar belakang beliau, kerana kebanyakan anak murid beliau ialah ulama hadis. Bagaimana beliau sendiri mengajar ilmu hadis. Tasawuf salah satu ilmu yang dia ajar. Dia ada 11 ilmu yang dia ajar di pondok dia, atau disebut riba, termasuk ilmu hadis. Penguasaan mereka pada hadis sebagaimana penguasaan mereka pada Al-Quran. Sebab itu ini yang perlu kita rawat atau selesaikan. Berbanyakkan baca hadis. Biarlah khatam hadis 40 paling kurang. Riyadhus Salihin, Adab Mufrad, hadis-hadis targhib wa tarhib, dan termasuk sunan-sunannya. Maka ini menjadikan kita nampak apa yang menjadi sunnahnya, apa yang menjadi. Sebab itu kita cenderung untuk mengamalkan doa orang tu, doa orang ni. Walau doa Rasulullah itu jauh lebih baik, dan Nabi ajar ni doanya. Tapi sebab kita tak tahu, kita cuma tahu daripada orang. Ini yang perlu kita baiki. Yang ketiga ialah hati yang terselamat daripada syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat, kita kalau sebut syahwat, kita pun cerita nafsu berkait dengan perempuan. Bukan. Syahwat bukan maksud itu. Walau kita sentiasa sebut saya sedang bersyahwat ni, yang ni sedang naik nafsu,
yang sinonim dengan perempuan atau dengan lelaki. Syahwat di sini ialah kita ikut kepala otak kita, tukhaliful am, sehingga kita menyalahi perintah yang ada. Umpama begini, ni lampu isyarat merah, dia lah undang-undang, maknanya berhenti. Kita pun lah jalan juga. Itu ikut syahwat, ikut kepala otak dia. Umpamanya Allah kata solat, tiba dia tak solat, itu ikut syahwat dia. Saya ni kadang-kadang dengan berani mengaku saya ni solat jarang sikit jaga. Dia bukan sekadar tak melaksanakan perintah Allah, dia dengan tidak malu cerita ke orang dia tak solat. Ada orang jahat dulu berbanding sekarang, mereka lebih malu. Kalau mereka tak solat, mereka tak beritahu orang, diam je. Sekarang kita ingat benda tu macam tak salah sangat. Saya ni solat jarang-jarang, puasa pun jarang. Sebab kita selebriti, sebab kita glamour, kita ingat benda tu kecil. Solat benda besar, puasa benda besar. Tapi orang-orang yang meninggalkannya, orang ini ikut syahwat. Orang suruh solat, dia tak nak solat, ini ikut syahwat. Ini hati yang rosak. Orang suruh tutup aurat, dia tak nak tutup aurat, ini ikut syahwat. Orang kata haram, maka dia bedal halal, maka itu ikut syahwat. Orang kata riba haram, rasuah haram, tak apa, nak ambil juga. Maknanya hati awak ni hati yang ikut syahwat. Maka bila hati itu ikut syahwat, ini benih yang tak menjadi. Ini hati yang rosak, hati yang bermasalah. Maka perhatikan tindakan kita. Apakah kita bila datang satu perintah Allah, kita nak lawan ke nak ikut? Bila kita ikut, maka kita telah mengekang syahwat kita. Tapi kalau kita lawan, kita biarkan syahwat menguasai kita. Kita nak cakap ni tahu kau cakap ni namanya derhaka pada mak ayah. Cakap tak nak cakap, lalu kita tahan diri kita, maknanya kita menang syahwat kita. Ini perkataan ni menghina orang ni, cakap tak nak cakap. Bila mana kita biarkan terlepas di mulut kita, berarti kita ikut syahwat. Ni kita nak marah ni marah ni betul ke tak betul ni? Bila kita tak peduli, asalkan kita boleh lepaskan marah, maknanya kita ikut syahwat. Sebab itu antara mujahadah kita ialah mengekang syahwat. Syahwat ni kena kekang setiap kali. Sebab kalau ikut kita akan gagal. Ikut Allah, kita berjaya. Dan kita tahu setiap perkara ini ada perintah Allah. Kita tahu dalam pertuturan, dalam perbuatan, kita nak berniaga ke, kita nak bekerja ke, dia ada perintah Allah. Kita niaga, dah maghrib dah, ni masa untung banyak ni. Kalau kita langgar waktunya, kita ikut syahwat. Sampai maghrib tak ke mana, isyak ke mana. Sebab apa nak duit banyak ni? Ini ikut syahwat. Jumaat pun tak pergi, ini ikut syahwat. Dan yang keempat, kata ulama, ialah ghaflah. Hati yang selamat daripada ghaflah. Apa itu ghaflah? Maknanya lalai. Lawan pada ghaflah ialah ingat Allah. Kata lidah ni, kalau hal-hal lain banyak kita tuturkan, lagunya, sembang kosongnya banyak. Tapi untuk zikir, seperti lidah ni tak ada peluang untuk berzikir. Dek kerana lalai kita. Tuan-tuan, lidah ni berapa jam kita berzikir? Atau berapa minit kita menyebut astagfirullah, kita menyebut la ilaha illallah, kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, yang disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Berapa kali kita sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ini zikir yang punya kelebihan. Atau la haula wala quwwata illa billah, ataupun ini, ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ataupun kita menyebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, yang disebut sayyidu istighfar. Kalau kita tak sebut, berarti kita ghaflah, lalai. Sebab lidah ni tetap dia cakap, apa benda dia cakap, dia akan cakap.
Sembang itu, sembang ini, tanya itu, tanya ini. Tapi malang lidah ini yang peranan utamanya berzikir tidak digunakan. Umpamanya kita sebut pensel. Peranan utama pensel ini untuk menulis. Tetapi kita tak gunakan untuk menulis. Kita gunakan pensel ni untuk cocok orang, atau untuk cungkir barang, atau tapi menulisnya tak. Maka apa faedahnya pensel ini di tangan orang yang tidak tahu fungsi? Tuan-tuan, lidah ini ada fungsi. Kita dah sebut baca hadis bila Rasulullah pesan kepada kita, la yazalu lisanuka rataban bi dzikri. Hendaklah lidah kamu sentiasa basah menyebut nama Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita dengan sakit, terbaring, terlantar. Biar lidah ni sebut banyak nama Allah. Sakit rebah, duduk selama ni duduk sembang banyak sangat. Akhir rebah duduk hospital. Supaya kita berzikir. Tuan-tuan, bila orang beriman itu, Allah akan cukupkan dia rezeki dia. Sebagaimana juga Allah akan cukupkan ibadat dia. Sebab disebut dalam hadis, orang beriman Allah letak dia pada satu darjat yang amalannya mesti banyak ni untuk sampai darjat. Bila mana tak cukup, maka akan datang pahala tadi secara paksa. Kita ada pahala kita buat secara rela. Dalam semayang, tuan-tuan berzikir, ada pahala kita dapat secara paksa. Apa dia? Sakit. Tuan-tuan nak ke sakit? Tak nak. Tak nak sakit. Tapi bila Allah nak beri pahala, Allah sakitkan kita. Supaya kita dapat pahala yang akan menyampaikan darjat kita tu. Tidak, darjat tu tak sampai. Maka sepanjang kita sakit, mula lidah kita banyak menyebut nama Allah. Kenapa? Kerana untuk mencukupkan kekurangan kita menyebut nama Allah. Sebab tu orang yang tahu hal ini, mereka memilih pahala ataupun pahala sukarela berbanding pahala paksa. Terbaik kita berzikir banyak sekarang. Zikir sekarang. Dan terus berzikir. Kalau tidak, Allah tetap akan cukupkan kita dengan ujian. Tetap orang itu akan dicukupkan dengan ujian. Pahalanya. Maka ini cara kita mengatasi ghaflah. Dan yang kelima ialah hawa. Baik, kita dah sebut tadi syahwat, ini sebut hawa. Hawa ni maksudnya, kata ulama, kecenderungan kita untuk buat satu amalan kerana manusia, bukan ikhlas. Walhal hal yang lain kita tak apa nak tunjuk pada manusia. Tuan-tuan, tak salah kalau saya pakai baju biar orang nampak baju saya cantik. Tak salah. Tak salah saya ada kereta biar orang puji kereta saya lawa. Tak salah apa. Baik, ini hal duniawi, nak puji, dan saya suka dipuji. Manusia cenderung untuk dipuji. Tetapi dalam hal agama, kita tidak mau dipuji oleh orang tapi Allah. Kalau kita nak dipuji kerana berlari kita pantas, tak salah. Al-Imam Al-Ghazali ketika mana menyebut hudud sempadan ikhlas yang berkait dengan hal ibadat. Ada hal duniawi, kalau tuan-tuan nak nunjuk, tak salah, selagi mana tuan-tuan tak hina orang lain. Tu kita Facebook tunjuk kita makan wayu, tak salah, tak berdosa. Saya tak hina orang, saya nak tunjuk saya makan wayu. Contoh, kita tunjuk kita sampai ke Disneyland, kita sampai ke Legoland, tunjuk saya dengan family. Salah ke? Tak salah. Orang kata seronoknya dapat main-main, tu tak nampak kuliah 5 hari. Tapi tak apalah, kita suka. Kita tunjuk kita pergi kedai kereta, bergambang kereta tu kereta. Tak salah. Siapa kata salah? Tak salah. Tak berdosa kita. Tapi satu je syarat, jangan hina orang. Tuan-tuan ada baju cantik, kasut cantik, berjenama, tuan-tuan suka dipuji, tapi kita tak menghina orang lain. Tetapi bila masuk hal akhirat, kata Imam Ghazali, puasa kita, sembahyang kita, zikir kita, seluruh perintah Allah, maka lakukannya bukan kerana pujian manusia. Ini disebut hawa, tapi kerana Allah. Ini kita panggil dalam istilah sufi at-tajrid. Apa itu at-tajrid? At-tajrid
Maknanya kita bebaskan dari semua ikatan pada manusia dan kita letakkannya pada Allah. Saya semayang ni kerana Allah. Orang tengok ke orang tak tengok, ini bentuk solat saya kerana Allah. Ni saya pergi umrah ni kerana Allah. Orang tengok ke tak tengok, inilah cara umrah saya kerana Allah. Saya baca Quran ni kerana Allah. Tak adalah orang tengok jadi panjang, orang tak tengok jadi pendek. Kerana Allah. Hari ni saya nak baca pendek, esok saya nak baca panjang, kerana Allah. Maka ikhlas ini, bila seseorang dalam dirinya ada hawa, Melayu kita sebut hawa, tapi kita gabung hawa nafsu. Tadi saya ada sebut nafsu syahwat. Hawa ini ialah kebanyakan manusia cenderung bila buat satu amalan nak suruh orang tahu. Kita semalam qiyamul lail, kita berjumpa kawan, hari ni ngantuk. Kenapa? Semalam 3 pagi qiyamul lail, lazat. Ada kawan kita tak tahu ni, kita nak beritahu supaya dikatakan kita orang soleh, dikatakan kita orang baik. Tuan-tuan tak payah beritahu tentang apa yang kita buat dan hak ibadat. Maka tak perlu kita even nak tunjuk, tidak. Kalau kita berjaya selamatkan ibadat kita daripada menjadi tontonan manusia, maka kita punya hati yang sejahtera. Itu 5 perkara yang dibahaskan oleh para alim ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kewalian soal kebatinan yang tercipta. Bila sebut wali, ia suatu benda yang tercipta dalam hati, bukan pada fizikalnya, hati. Maka Allah Ta'ala bila memandang hati orang beriman, maka dia angkat hati tadi menjadi lebih tinggi dan lebih mulia, sehingga menjadi wali. Umpama wali itu umpama apa yang lalu dari kerajaan yang tersembunyi dalam batin. Hal ini tetap ada dengan tuannya kecuali jika dia melakukan kesalahan. Baik wilayah kewalian, suatu yang tersimpan dalam hati, kita tak akan nampak secara mudah pada pandangan zahir kita. Sebagaimana takwa, kita tak berani kata siapa yang lebih bertakwa. Tuan-tuan tak boleh kata saya lebih bertakwa pada tuan-tuan. Tak mungkin. Sebab itu tersimpan dalam hati. Ikhlas. Apakah seorang tahu ikhlas? Siapa lebih ikhlas? Ya, kita boleh kata saya ikhlas, dia ikhlas. Hakikatnya Allah tahu. Kata Allah dalam Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tak payahlah kamu angkat diri kamu sendiri. Allah tahu siapa lebih bertakwa. Barangkali orang yang tak pernah dipandang itu lebih bertakwa. Barangkali, wallahu a'lam. Barangkali juga orang ni orang tu. Maka kewalian satu benda tersimpan. Tetapi bila seorang itu buat maksiat, maka dia terkeluar daripada kewalian sehingga dia bertaubat. Maksudnya, tak boleh kita kata ahli maksiat tu wali. Tak boleh. Kerana wali sifat utama dia ialah takwa pada Allah, takut. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali Allah itu tiada kebimbangan dan tiada duka cita, iaitu orang yang beriman dan dia paling bertakwa. Kata Syekh Abdul Qadir, wali ni kita tak kenal dia dalam kebatinan dia, nilainya pada perkara yang tersembunyi. Tetapi kalau seorang tu buat maksiat, maka terkeluar senarai wali. Kita tengok dia berjudi, jangan rasa tu mungkin wali. Tak, kenapa kamu persendakan syariat? Wali itu orang takutkan Allah. Tiba-tiba kamu cakap orang yang dengan berani terang menerang menceroboh perintah Allah. Itu ada kadang-kadang mentaliti kebodohan setengah mereka. Melihat orang buat maksiat, jangan rasa tu mungkin wali. Tak, wali tak akan buat maksiat, melainkan dia bertaubat. Kan itu Syekh Abdul Qadir dalam menyebut tentang makna kewalian. Pertama, wali itu tersembunyi di kalangan ahli taat, kita tak tahu siapa. Tetapi bila seorang itu buat maksiat, maka dia terkeluar dalam makna kewalian sehingga dia bertaubat kepada Allah.
Tak mungkin wali Allah dijelmakan dengan orang yang melanggar perintah Allah setiap hari. Ustaz, walaupun dia tak sembahyang, dia tu wali. Kenapa pun mainkan agama? Kenapa pun mainkan agama dengan ungkapan seumpama itu? Mana lebih tinggi, kamu nak bersihkan orang atau nak bersih syariat Allah? Tuan-tuan, orang yang jaga syariat Allah, maka dia mulia. Kalau dia meninggalkan syariat, maka dia hina. Kita ni mulia sebab jaga syariat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menjaga syariat, menyebarkan syariat, berikhtizam dengan syariat. Tak ada pula Nabi tinggal sembahyang walaupun dia tinggal sembahyang, dia kan Nabi. Tak. Malah dia mendapat jaminan kenabian Rasulullah untuk masuk syurga terus tanpa hisap. Semua Nabi-Nabi masuk syurga tanpa hisap. Tapi lihat bagaimana mereka menjaga syariat. Walah, kalau mereka tak jaga pun mereka Nabi. Tapi tidak, nama gelaran Nabi menjadikan dia akan menjaganya. Contoh kita sebut polis. Bukan atas sebab kamu polis, kamu bebas langgar undang-undang. Kamu bukan polis. Kalau sebut polis, kamulah yang paling menjaga undang-undangnya. Mentang-mentang dia polis, dia pun dah berlain potong. Kita ambil gambar. Mentang-mentang dia polis misalnya, dia pun mandu sambil telefon. Kita pun ambil gambar. Awak pun salah. Mentang-mentang dia polis misalnya, dia pun langgar lagu isyarat. Kita pun kata dia salah. Sebab dia patut lebih kuat. Guru kami cerita satu kisah berlaku di satu negara. Ada seorang tu, dia ahli parlimen. Dia langgar undang-undang jalan raya. Dia langgar. Polis pun tahan dia. Agar untuk bebaskan diri, saya ahli parlimen. Oh, kamu ahli parlimen, kalau begitu saya bagi awak 2 saman. Sebab kamu lebih patut jaga undang-undang negara ini berbanding kami. Maka dia keluar 2 saman, 2. Maksudnya, tuan-tuan, kalau seorang tu wali, maka dia yang lebih patut jaga syariat. Tiba-tiba kita diperbodohkan dengan kata-kata, Ustaz, walau dia tak semayang, dia tu wali tu. Walau pakai seluar pendek, wali tu. Jangan main-main. Walau dia tak itu, tak pergi jemaah, wali tu. Tuan-tuan, kebodohan apa kita bercakap? Wali ialah orang menjaga syariat. Allah ma'illah, melainkan dia dalam keuzuran. Umpama dia tak pergi jemaah sebab dia uzur tua, maka keuzuran. Maka tak ada masalah apa. Dia melakukannya dengan syariat juga. Umpama dia tak puasa kerana uzur perut sakit. Bagaimana berlaku pada Silah bin Asyam, sebagaimana berlaku kepada Sabit Al-Bunani. Sebab Allah panjangkan usia ini sampai 80 tahun. Maka tiba-tiba dia tak mampu lagi untuk melakukan qiyamul lail dek tuanya, dan juga puasa kerana masalah ususnya. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau aku dah tak mampu buat ini semua, Engkau matikan aku. Kerana tujuan aku hidup untuk melakukan yang ini. Kalau tak boleh buat, matikan aku. Maka Allah matikan. Tapi nak cerita bagaimana mereka ni kalau tak boleh buat kerana keuzuran pun mereka rasa sedih sangat. Sedih. Ini Abdullah Ibn Umi Maktum yang buta tetap ke masjid walau berpimping tangan. Lalu mengambil sirah itu Umar bin Abdul Aziz. Kata bila Abdullah Ibn Umi Maktum datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya perlu ke masjid? Nabi tengok dia buta, tak perlu. Kemudian dia nak berlalu, Rasulullah tanya, apakah kamu mendengar azan? Kata Allah, ya, kalau begitu kamu datang. Kamu datang. Kan Rasulullah tak mahu setiap orang bercakap tentang keuzurannya. Rasulullah tidak mahu mendidik satu generasi yang penuh dengan alasan. Tetapi generasi yang sentiasa bermujahadah mencari jalan. Kita kan banyak alasan. Kenapa tak pergi masjid? Gaduh dengan AJK, Ustaz. Kenapa tak pergi kuliah? Gaduh dengan kawan saya. Apa kaitan kuliah dengan kawan awak? Yang kita belajar dengan ustaznya, dia gaduh dengan kawan ni, tak pergi kuliah. Kan dia terbalik, pelik. Kenapa tak pergi masjid? Gaduh dengan tukang sapu. Apa kaitan tukang sapu dengan masjid? Kamu disuruh pergi ke masjid, tapi gaduh dengan tukang sapu? Takkanlah kerana gaduh tukang sapu kamu tak pergi masjid. Gaduh dengan pengurusi masjid, lepas tu tak pergi masjid. Apa kaitan? Apakah kalau kamu datang dihalau kamu? Tak, ini rumah Allah. Kadang-kadang kita beri alasan-alasan yang merugikan agama kita.
Rugi agama kita. Bila merugikan agama kita tu beri alasan. Terutama kita pada usia-usia tua, datang alasan-alasan macam ni. Maka ini kita katakan menunjukkan lemahnya istiqamah kita. Tahu orang istiqamah kita sebut alasan tak ada. Kita gaduh dengan pengusi AJK, kita tetap ke masjid. Tu dia apa dia? Saya nak rumah Allah. Lainlah kita pergi dihalau kita. Itu pun kalau dihalau kita tumbuk ni. Ini rumah Allah, bukan rumah bapa Allah. Ini kita tak boleh beri alasan-alasan pinggiran, picisan untuk hentikan kebaikan dan ketaatan kita pada Allah. Jangan sesekali begitu. Akhirnya dia pun mengambil sikap merugikan diri dia. Maka Abdullah Ibn Umi Maktub yang saya katakan buta, Nabi tanya, dengar azan? Dengar. Kalau dengar datang. Maka dia pun rentangkan tali dari rumahnya ke masjid Nabi. Kalau kita tengok signifikan, apa sebab Rasulullah kata kamu dengar azan? Sebab bila dengar azan, berarti orang lain juga akan datang dan lihat kamu berjalan, mereka akan datang tolong kamu. Sebab keluar ramai-ramai, nampak tolong. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dia buat satu undang-undang. Kerajaan akan membayar setiap orang yang disebut sebagai penuntun ke masjid. Maksud mana-mana orang yang tak boleh ke masjid sebab tua, sebab buta, sebab sakit, Umar bin Abdul Aziz upah orang khas untuk bawa dia. Dia pun menggunakan Baitul Mal. Dia setiap orang buta, dia ada pemandu-pemandu buta untuk hantar ke masjid. Supaya mereka ni tak terus kita katakan jauh daripada ketaatan pada Allah. Contoh alasan menjauhkan kita daripada taat pada Allah. Asal alasan ini memang kerana kita terpaksa. Lama-lama kita terbiasa. Lama-lama kita macam seronok. Kenapa tak pergi masjid? Contohlah. Kenapa tak pergi kuliah? Sakit. Mula-mula betul sakit. Lama-lama macam sedap juga. Nanti kau tanya sebut sakit lagi. Tak habis lagi sakit. Tak habis 2 tahun sakit. Akhirnya dia jadi biasa. Akhirnya dia tak nak lagi. Sebab itu kita sebut tentang bagaimana penting menjaga syariat. Maka jangan beri alasan uzur. Semudah itu. Jangan beri alasan sebab ni. Semudah itu kita merobekkan istiqamah ibadat kita. Orang yang asalnya rajin kuliah, hanya sebab-sebab kecil menjatuhkan istiqamah di dalam hal ibadat tersebut. Orang yang biasa baca Quran, hanya sebab-sebab kecil, kerana kesibukan kecil, lalu menanggalkan istiqamah. Tentu itu maknanya kita gagal dalam istiqamah. Sahabat Rasulullah, antara sifat mereka, bila mana mereka buat sesuatu, mereka tak akan tinggalkan sampai mati. Tak akan. Walaupun perkara itu sunat, kan itu nilai istiqamah. Kalau kita nak tahu diri kita punya kekuatan, kita kalau pernah buat satu benda baik, tuan-tuan biasa sedekah hari Jumaat, jangan tinggalkan. Walaupun kita tak berjumaat minggu tu sebab musafir dan sebagainya, tetap buat. Kirim korang tak apa. Saya biasa masjid ni saya bagi RM20. Tiba kena musafir, telefon, boleh tak kau masukkan bagi pihak aku RM20, nanti aku bayar. Misalnya, dia tak berhenti. Dia pernah buat, dia takkan berhenti. Kalau tambah mungkin, berhenti tak. Itu istiqamah walaupun perkara sunat. Kita biasa lepas subuh duha, tiba terlepas sibuk itu, qada duha itu. Qada duha. Lepas tu kata ulama, boleh qada. Untuk apa? Untuk meneruskan nilai istiqamah. Tuan-tuan baca surah biasa, baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Tapi malam tu ngantuk sangat besar, terus tidur. Terus tertidur. Esok bangun, baca surah Al-Mulk sekarang. Baca siang hari. Kita tuan-tuan, Al-Kahfi terlepas hari Jumaat. Allah. Saya buat hari Jumaat terlepas Al-Kahfi. Pulang Jumaat buat jemaah kahwin misal kata, ataupun adalah benda terlepas. Baca hari Sabtu. Sebagai qada hari Jumaat. Jangan tinggal. Itu kaedah kita. Ini kaedah orang beriman. Ini kaedah para sahabat. Baik, kembali pada poin kita. Kata Syam Abdul Qadir, seorang itu tersembunyi dengan nilai kewaliannya, sehingga dia buat maksiat, maka dia keluar. Melainkan dia bertaubat kepada Allah. Ditanya pada Junaid Al-Baghdadi, apakah wali berzina? Apakah wali berzina? Sebab dosa antara dosa besar zina. Apakah ia berzina? Lalu kata Junaid Al-Baghdadi, ya.
Mungkin. Tetapi dia bertaubat. Mungkin dia berzina. Tapi bukan keadaan dia bersenang-senang dengan zina lalu dikatakan dia wali Allah. Tidak mungkin. Dia mungkin berzina. Kemudian dia bertaubat. Sejarah tunjuk orang-orang yang dahulu tak elok perjalanan hidup, lalu dia bertaubat, lalu Allah angkat. Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar. Ramai orang yang dulunya latar belakang minum arak, main perempuan, merompak, membunuh. Tapi dek kali dia bertaubat, Allah angkat balik. Allah muliakan. Macam kita sebut orang bisnes, kalau dia bankrupt, mungkin tak dia naik balik. Mungkin. Walaupun kita dengar ada bankrupt tak naik-naik. Tapi ada tak orang yang bankrupt, kemudian dia naik balik. Dia rugi 100 juta, 200 juta, kemudian naik balik. Ada. Demikian kewalian. Ada orang, dia bagus, tiba-tiba tergelincir dalam maksiat. Apakah dia kembali semula menjadi wali? Ya, kalau dia bertaubat. Kerana taubat meletakkan seseorang kembali pada tempat duduk dia. Sebab itu tuan-tuan kita, jangan tunggu dosa taubat. Taubat sekarang, terus taubat. Supaya kekal kukuh kedudukan kita di sisi Allah. Sebenarnya taubat ini bukan sekadar kerana kita melakukan dosa. Taubat ini juga digunakan oleh para ulama untuk membentengi dosa. Kalau saya tak dosa, tak taubat apa? Taubat. Kerana ia akan menjadi benteng dosa kami. Tapi bila kita selalu taubat, bila tengok maksiat tak lalu, tak keinginan dan tidak punyai kecenderungan, dek taubat selalu. Agar taubat bukan sekadar sebab kita telah buat dosa, tapi taubat juga untuk menghalang kita buat dosa berikutnya. Bukan bila ditanya, ustaz, ada orang dia taubat, lalu dia buat maksiat, kemudian dia taubat, apa guna taubat? Maka jawabnya, taubat menjadikan maksiat yang dibuat tidak rasa manis. Dia mungkin buat maksiat, tapi dia tak lagi buat maksiat macam dulu. Dia buat dengan rasa manis. Buat macam tak sedap. Kata orang yang terima rasuah dengan gairah dan tamak, dengan orang terima rasuah dengan rasa bersalah, dia ambil tapi dosa. Berarti tak lama dia akan taubat. Itu kesan taubat dalam kehidupan orang beriman. Maka orang beriman yang sebenar, dia melaksanakan perintah Allah tanpa mengharapkan mata benda dunia, tanpa mengharapkan sebarang balasan, melainkan kerana Allah SWT. Maka ini pembaikan hati dan inilah nilai kewalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.